recording tu duk ni. Okay. Baru start. Okay, dah start dah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Syahmina. Ya, terima kasih pada pengerusi lah. Saya panggil pengerusi Pengerusi tugasan ni pada pagi ni Anis Syakira binti Yusof bersama 3 orang rakan lagi. Dekat sini ada nama Nurul Adillah, Fatin Syazwani, seorang lagi saya tak pasti dah sebab dah hilang dah dia punya paparan tadi. Tadi ada 5 orang. Okay. Lagi seorang berkongsi peranti dengan Nurul Adillah. Tak apa. Kita cuba yang terbaik. Saya pun sebenarnya nak cepat. Jadi saya cuba bantu pelajar-pelajar bakal guru yang ada di sini. Saya cuba bantu mana yang boleh. Okay. Kita ambil dulu pada poin-poin penting. Berkaitan dengan temu bual tugasan yang ada Anis berikan pada saya untuk dikongsikan bersama pelajar-pelajar bakal-bakal guru ni. Tiga soalan lah, 3 isu kat sini. Soalan pertama berkaitan dengan isu-isu pentadbiran masa kini. Okay, untuk sekolah yang saya bertugas sekarang ni, Sekolah Kebangsaan Taman Jasmin, setakat ni untuk isu pentadbiran yang ada pada sekolah saya adalah kekurangan kepada tenaga pentadbir. Tenaga pentadbir yang kami kurang kerana dia bercuti. Bercuti, ada urusan keluarga dia bercuti, jadi ada bebanan lah kerja kepada bahagian pentadbiran ni yang perlu dibahagikan untuk diuruskan bagi melancarkan aktiviti sekolah dan juga arahan-arahan terkini daripada KPM. Itulah isu besar ataupun isu utama bagi soalan A tadi, isu-isu pentadbiran masa kini yang dihadapi di sekolah saya lah. Lupa pula saya nak kenalkan diri saya. Saya adalah penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Taman Jasmin, Puan Syahminiza binti Sehul Ahmad. Saya pun baru berada di sekolah ni, belum cukup setahun lagi. InsyaAllah bulan 5 ni cukup setahun. Dan telah pun membantu sekolah, pengurusan sekolah melancarkan segala arahan, segala aktiviti mengikut takwim yang telah disediakan oleh sekolah. Jadi pada hari ini saya bertugas di sekolah dan saya telah diminta oleh Anis untuk menolong adik-adik bakal guru ni menyiapkan tugasan ni. Okay. So dah ada jawapan untuk soalan 1? Dah ada? Dah ada, saya jawab ya soalan 1. Untuk soalan B, saya jawab soalan B, cabaran semasa yang dihadapi oleh kepimpinan di sekolah. Okay. Cabaran semasa yang dihadapi oleh kepimpinan di sekolah ni adalah pertama sekali nak memahamkan hasrat dan apa kita panggil tu, perancangan terkini daripada KPM kepada guru-guru. Memang bukan kita dapat hari ni kita beri pada cikgu, cikgu boleh terus faham dan kuasai. Itu cabaran dia lah. Contoh yang boleh saya applykan dalam temu bual ni adalah berkaitan dengan catch up plan. Di mana KPM telah mengeluarkan satu arahan di mana kita semua kena ikut kepada KPM Perkasaku. Daripada KPM Perkasaku tu kita ada banyaklah dalam tu, antaranya ada catch up plan yang kita baru sahaja laksanakan penggal 3 yang baru berakhir pada 25 Februari yang lalu. Untuk memahamkan guru-guru bagi catch up plan tu memang adalah satu cabaran lah. Sebab kita kita ni dalam situasi
pandemik. Bila dalam situasi pandemik, kita banyak halangan, kita banyak kekangan. Kerana halangan dan kekangan itulah pihak atasan kita iaitu KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu perancangan yang mana benda tu dinamakan KPM Perkasaku. Nanti adik-adik bakal guru ni boleh rujuk lah, boleh cari dekat internet, dekat Google KPM Perkasaku tu apa dia. Dalam tu ada banyak dia punya perancangan. Dan yang terbaru yang akan dilaksanakan, saya pun tak pasti lagi macam mana. Kita masih lagi menanti pemberitahuan daripada peringkat atasan. Bermula daripada KPM sendiri, turun kepada Jabatan Pendidikan Negeri, seterusnya dia akan turun kepada PPD. Dia berperingkat. Dia tidak terus kepada kita. Kita tunggu arahan-arahan. Tapi untuk arahan pembukaan sekolah telah pun dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan kita, Dr. Azizudin. Jadi saya rasa adik-adik bakal guru ni pun dah tahu dah perkara tersebut. Betul? Tahu tak? Jadi kita semua tertakluk kepada apa yang disampaikan dan berdasarkan surat punca kuasa yang ada lah. Itu adalah untuk cabarannya. Untuk soalan B. Soalan C tadi, usaha-usaha yang telah atau sedang. Di samping ada perancangan yang diberikan oleh KPM dan juga diikut urutan daripada JPN, KPM turun ke JPN, JPN turun ke PPD dan PPD memberitahu kepada sekolah-sekolah di bawah PPD. Jadi di situ banyaklah usaha. Sangat banyak usaha. Macam kami di daerah Hulu Langat untuk bahagian kurikulum sendiri, kita ada fasih digital. Kita ada fasih digital di mana fasih digital ni ke arah pendigitalan kurikulum. Ke arah pendigitalan kurikulum. Kebanyakan pembelajaran yang telah berlaku sebelum ni adalah pembelajaran yang secara maya. Jadi banyak juga bahan yang kita akan kumpulkan, ada platform dia. Itu yang dikatakan pendigitalan kurikulum. So itu antara perkara yang boleh saya kongsikan kepada adik-adik tenaga pengajar di masa hadapan ni. Selainnya adik-adik bolehlah merujuk dan PM saya lah untuk sebarang kejelasan yang lain. Ada apa-apa nak tanya? Sebab saya perlu segera ni. Anis, Fatin, Adila, Izian. Cuma satu je Puan, yang isu pentadbiran tu memang satu je. Macam kekurangan pentadbir saja. Ya, setakat ni satu je. Sebab kami di sini semua tenaga pentadbir bekerja dalam satu pasukan. Kami bekerja dalam satu pasukan, saling bantu-membantu. Jadi bila kita ada kekurangan, jadi kita bahagi-bahagikan tugasan tadi tu. Jadi kita melengkapi antara satu sama lain kerana kita perlu wujudkan satu kepimpinan yang kuat. Maksud kuat di sini, kalau kita pentadbir tak bersatu, macam mana kita nak tunjuk contoh di bawah. Itu yang hasrat guru besar yang kami faham sebagai pentadbir dan kami usahakan bersama. Faham. Okey Puan, yang buat last kali, Puan ada tak nasihat nak disampaikan kepada bakal guru ke, apa-apa pesanan untuk masa depan? Okey, untuk satu pesanan lah, satu nasihat daripada saya, tahniah kerana anda dipilih untuk menjadi murabi, penyampai. Murabi, guru ni murabi insyaAllah. Dan murabi ni adalah orang yang menyampaikan, sebab benda ni ada Nabi dalam disebut oleh Nabi kita. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan pada adik-adik bakal tenaga pengajar pada masa hadapan ni, cabaran untuk mentarbiahkan anak-anak bangsa di masa hadapan adalah satu cabaran yang sangat berliku untuk masa hadapan. Kerana kita ada pelbagai kekangan yang kita tidak sangka, tidak jangka. Kita tak sangka dan kita tak jangka. Contoh yang terbesarlah pandemik ni.
dengan kita dah lalui pelbagai varian, ni dah bulan 3, rasanya tahun ketiga lah kita diserang pandemik COVID-19. Jadi kita tak pasti di masa hadapan ni apa lagi cabaran dia. Saya nak pesan adik-adik bakal tenaga pengajar masa hadapan ni sentiasa bersedia, peka dan prihatin dengan perubahan, dengan pembaharuan, dengan inovasi dalam era pendidikan mengikut zaman yang mana kita kena bersedia dan berada bersama. Kadang-kadang kita tertinggal. Kita masih dengan dunia lama kita. Kat situ yang kita ada cabaran. Jadi kita kena cepat. Istilah senang kat sini, ringkas dia, kita kena cepat, pantas bertindak untuk kita berada dalam kelompok baru tu. Dalam inovasi yang ada, yang diwujudkan. Kalau tak, kita akan berada di dalam situasi yang sama yang tiada pembaharuan. Sebab tak ada siapa yang boleh ubah kita melainkan diri kita sendiri. Itu saja nasihat yang saya nak bagi pada adik-adik tenaga pengajar lah. InsyaAllah semoga yang terbaik, usahakan yang terbaik. Jangan berhenti buat baik. Itu je. InsyaAllah. Terima kasih banyak Puan. Ada satu soalan dari kawan saya dia nak tanya. Silakan. Apa dia? Puan. Ya. Saya Izian berkongsi peranti. Okey Izian. Saya nak tanya dari segi isu pentadbiran kan, ada tak masalah dari segi ibu bapa, kewangan untuk sekolah Puan? Isu ibu bapa dapat ditangani dengan kerjasama daripada AJK-PIBG sendiri. Biasanya isu salah faham lah. Dia dapat maklumat yang dia rasa dia tak faham and then ada isu dan kita beri penjelasan so benda tu clear, tak adalah isu yang besar. Benda tu macam isu-isu biasalah. Melibatkan soalan dan jawapan. Setakat ni kita mendapat kerjasama daripada PIBG yang sangat baik. Untuk keuangan, saya cuma boleh katakan bahawa kita guna apa yang ada, dan kita memang kena berjimat. Itu memang pesanan yang disampaikan oleh kementerian kepada semua jabatan. Kena berjimat. Yang terbaru yang saya boleh share dengan adik-adik, kami dipesan untuk cuti sekolah ni memastikan elektrik kita, penggunaan air kita adalah digunakan dengan sebijak yang mungkin dan elakkan pembaziran. Maknanya kena pastikanlah tak ada pipe-pipe yang rosak akan menyebabkan air mengalir. Jadi kita dah membiarkan satu pembaziran tu berlaku. Jadi memang dah dipesan. So tak ada isu lah yang nak diceritakan pada adik-adik. Ni semua kat Terengganu ke ni? Anis? Semua kat Terengganu ni? Ya betul Puan. Maknanya you all masih ada kelas ke apa ni? Hari ni tak ada. Kelas online je Puan. Sepanjang Kelas online. So you all kat asrama ke apa ni? Dekat rumah sewa tapi datang IPG lah. Satu rumah ke lain-lain rumah ni? Satu rumah. Satu rumah. Okey. Jaga diri baik-baik kan. Jaga SOP. InsyaAllah. Okey, take care. Ada apa-apa lagi? Tanya. Ada apa-apa lagi? Kalau ada yang tak lengkap nanti boleh PM saya. Tanya tak? Tanya. Assalamualaikum Puan. Boleh ke kalau saya nak tanya lagi satu soalan ke Puan ada hal lepas ni? Kalau Tak apa, Puan boleh. ada Dah tanya tu hal, kena tanya. Kami Apa dia? tanya Fatin Syariah nak tanya apa? Okay, saya nak tanya. Saya nak cakap kalau secara realitinya macam setiap sekolah takkan terlepas dengan guru yang bermasalah. Kalau tak ramai macam mungkin ada seorang atau dua.
Itu memang reality. Bukan fantasi ya. Itu memang reality. Memang akan ada. Kita ada pelbagai peringkat penguasaan murid. Kita bukan ada satu peringkat je. Kita bukan ada murid pandai je ya. Kita ada, di situlah peranan kita. Kita nak kena memberi kepada murid untuk murid dapat daripada dia tak tahu, dia menjadi tahu. Kan? Itu hasrat pendidikan lah. Kan? Yang memang kita kena kuasai untuk menyampaikan dan membantu murid kita. Dan itu adalah satu kejayaan pada kita tau. Bila kita berjaya memberi sesuatu kepada murid, di mana murid tak tahu, murid jadi tahu dan kuasai. Memang ada. Bukan tak ada, memang ada. Kita boleh kelaskan kepada 3 peringkat. Peringkat tidak menguasai, peringkat menguasai secara sederhana, dan peringkat yang menguasai dengan cemerlang. Yang cemerlang itulah yang sedikit. Yang cemerlang tu, maknanya dia menguasai keseluruhan. Dia boleh menjadi apa kita panggil tu? Dia boleh jadi facilitator. Dia boleh bantu kawan dia. Dia boleh cerita pula dengan kawan dia apa yang dia tahu. Kita nak dapatkan murid yang macam tu, bilangan dia tak ramai. Kalau daripada segi Tapi ada bukan tak ada? Ada tak? Segi apa? Kalau Macam mana? Kalau daripada segi guru pula. Ada ke guru Segi yang guru macam tu maksudnya macam mana? Guru yang bermasalah di sekolah. So far pada sekolah kami setakat ni tak ada. Tak ada. Setakat ni tak ada sebab setakat ni guru memang dalam keadaan guru yang bersedia dan peka. Kalau ada yang tertinggal akan diingatkan dari masa ke semasa. Contoh maklumat tu tak sampai pada mereka, kawan-kawan yang lain akan mengingatkan. Jadi itu peranan kita lah, sentiasa ingat mengingatkan. Faham? Okay. Saya cakap dah tak ada soalan. Ada lagi? Tak ada pun. Okay, kalau tak ada, saya di sini nak mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang ataupun ruang yang ada ni yang diminta oleh Anis. Alhamdulillah Allah rezekikan. Saya sebenarnya memang sangat banyak tugasan yang sedang menanti saya, tapi saya cuba bantu mana yang boleh. Kalau ada kekurangan daripada apa yang telah saya kongsikan kepada tenaga muda pengajar di masa hadapan ni nanti, saya mohon maaf. Itu semua kekurangan daripada diri saya sendiri. Yang selebihnya adalah Allah yang beri pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi adik-adik, sekiranya ada apa-apa yang nak bertanya boleh PM saya. Selebihnya rujuklah Google yang saya cakap berkaitan dengan KPM Perkasaku tadi tu untuk menjadikan bahan adik-adik punya tugasan ni lah lebih lengkap. Selebihnya didoakan semoga anda dapat menghabiskan pengajian anda dengan cemerlang dan membawa kecemerlangan tu di mana saja anda berada, insya-Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Puan sebab sudi ditemu bual hari ni. Alhamdulillah, sama-sama. Allah rezekikan kita. Ya betul. Semoga urusan Puan makin lancar lepas ni. Okey, Kalau kat mana-mana pun teruskan kecemerlangan. Bina kecemerlangan tu dan teruskan. InsyaAllah. Okey. Okey. Alright. Terima kasih banyak Puan Syami. Terima kasih Puan. Sama. Okey. Kita ambil gambar. Okey, kita ambil gambar. Okay, semua senyum, boleh senyum? Senyum. 1, 2, 3. Okay, satu, 1, 2, 3. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Sama. Okay.